Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya akramal akramin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita meneruskan pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini merupakan kelas yang ke-64 daripada siri pembacaan kita, dan insya-Allah kita akan terus pada pembicaraan hadis tanpa kita mulakan dengan memperkenalkan tokoh-tokoh hadis terlebih dahulu. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وبه قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keuntungan itu diperolehi kerana adanya tanggungjawab. Hadis riwayat khamsah dinilai dhaif oleh Bukhari dan Abu Daud. Namun Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Hakim dan Ibnul Qattan menilainya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita tengok sedikit berkaitan dengan riwayat-riwayat yang disebut di dalam hadis ini. Yang pertama sekali dikatakan riwayat khamsah, diriwayatkan oleh khamsah. Khamsah siapa dia? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ni benda-benda yang penting, soalan-soalan yang penting kalau kita belajar sahih, belajar Bulughul Maram tak ingat juga istilah-istilah ni, bererti kita masih belum menguasai manhaj ataupun menguasai Bulughul Maram itu secara asasnya, bukan secara keseluruhan, asasnya. Dan hadis ini dihukum dhaif oleh Imam Bukhari. Cuma satu persoalan, bagaimana, di mana kita dapat hadis-hadis yang dihukum oleh Imam Bukhari dengan dhaif, sedangkan dalam sahih beliau menghimpunkan hadis sahih. Kita banyak jumpa wada'afahul Bukhari, wada'afahul Bukhari. Jawapan dia, yang pertama, sama ada beliau menghukum dhaif daripada kitab-kitab hadis yang lain daripada sahih yang dikarang oleh beliau. Kerana di sana ada kitab Tarikh Al-Kabir yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di sana ada kitab Al-Adabul Mufrad juga yang dikarang oleh beliau. Selain daripada kitab sahih beliau, mungkin beliau memberi komentar-komentar terhadap hadis-hadis. Hadis ni sahih, hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni perawi dia begini-begini. Terutamanya di dalam kitab Tarikh Al-Kabir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapati tashih ataupun hukum Imam Bukhari menghukum dhaif hadis, kita dapat tahu melalui nukilan-nukilan ulama daripada beliau, khususnya anak murid beliau. Dan di antara yang banyak menukilkan kalam Imam Bukhari dalam menghukumkan sesuatu hadis iaitu Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita baca dalam Sunan Tirmizi sendiri pun kita banyak jumpa wa sa'altu Muhammadan, sa'altu Muhammad bin Ismail
Aku tanya Muhammad, kadang-kadang tanya Muhammad bin Ismail. Siapa dia? Al-Bukhari. Banyak kali nukilan Imam Tirmizi menukilkan hukum yang telah dinyatakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Jami' At-Tirmizi. Maknanya kenyataan hukum yang diputuskan oleh Imam Bukhari sama ada secara tertulis, secara direct daripada beliau di dalam kitab-kitab beliau selain daripada Sahih Bukhari ataupun daripada Imam Tirmizi dan lain-lain, terutamanya Imam Tirmizi lah yang merupakan anak murid yang banyak menukilkan kalam beliau, Imam Tirmizi. Itu kita dapat tahu wada' afahul Bukhari. Jangan kita silap faham bila sebut Imam Bukhari mendhaifkan hadis ni, kita kata hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, tapi Imam Bukhari sendiri menghukum dhaif. Tu nampak tak faham kita, ataupun kita tak tahu tentang istilah-istilah tersebut. Kemudian Abu Daud juga menghukum dhaif. Dia sebut Abu Daud ni kebiasaannya di dalam kitab Sunan Abu Daud. Dan Imam Tirmizi menghukum sahih. Ibnu Khuzaimah menghukum sahih. Imam Tirmizi di dalam kitab Jami' beliau, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahih beliau, Sahih Ibnu Khuzaimah. Tak besar kitab ni, ada dicetak sejilid, ada dicetak 2 jilid. Dan Ibnu Jarud dalam kitab beliau yang bernama, saya ulang sebab lama tak mengulang nama-nama kitab ni, Ibnu Jarud, kitab beliau bernama, rasanya minggu lepas dah sebut dah. Ada waqad sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Tabarani wa Ibnu Qattan. Ada dah sebut tu hadis 834. Ibnu Jarud dalam kitab beliau Al-Muntaqa juga himpunan hadis-hadis sahih. Mana-mana hadis yang diletakkan di dalam kitab tersebut bererti Ibnu Jarud menghukumnya sahih, walaupun dia tidak memberi sebarang komentar ataupun ulasan. Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, ataupun nama sebenar kitab Sahih Ibnu Hibban, At-Taqasim wal Anwa'. At-Taqasim wal Anwa'. Dan Imam Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak, dan Ibnul Qattan dalam Sunan beliau. Apakah maksud hadis ni? Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman, keuntungan itu diperolehi disebabkan adanya dhaman, adanya tanggungjawab. Adanya tanggungjawab terhadap barang yang kita jual. Maksud hadis ni tuan-tuan, sesiapa yang jual barang ataupun sesiapa yang melibatkan diri dengan perniagaan, dia menanggung untung dan rugi. Sebab itulah kalau perniagaan yang tak ada rugi, itu bukan meniaga. Bukan meniaga, tak ada rugi, dia untung je. Itu bukan perniagaan. Bila sebut perniagaan, ada tanggungan, sama ada untung ataupun rugi. Rosak barang, dia rugi. Sebab itulah keuntungan yang diperolehi itu kerana apa? Kerana kita bila melibatkan dengan perniagaan, ada tanggungjawab kita. Kalau barang rosak, barang ada aib, orang boleh pulang balik, kita tukang jual menanggung. Itu maksud menanggung. Oleh kerana ada tanggungan-tanggungan yang dibebankan ke atas bahu penjual, maka dia mendapat keuntungan daripada hasil jualan dia, tidak jadi masalah. Al-kharaju bid-dhaman, keuntungan itu diperolehi kerana adanya tanggungan. Ini menunjukkan bahawa seolah-olah Nabi SAW nak bagi tahu mana-mana perniagaan atas angin yang tak ada menanggung sebarang kerugian, itu adalah perniagaan yang tak betul. Sebab itulah kalau kita dengar mana-mana multi level ke apa tu, confirm tak ada rugi. Itu bukan, awal-awal lagi tidak menepati syarak. Bila melibatkan dengan perniagaan, ada dhaman, ada bebanan yang kita terpaksa pikul. Kemungkinan untung, kemungkinan rugi, kemungkinan rosak barang dan seumpamanya. Bila tak ada, bila dikatakan perniagaan tersebut tidak terdedah langsung dengan sebarang kerugian, mungkin di sana ada something wrong. Dan saya pernah bertanya kepada salah seorang yang pernah
terlibat secara direct dengan perbankan, di pegang jawatan yang besar di bank negara, dan pernah jadi penasihat kepada ekonomi kerajaan Bangladesh kalau tak silap. Saya pernah tanya dia tentang sistem-sistem perniagaan yang memang tidak rugi langsung, confirm tak ada rugi. Dia kata kalau mengikut ekonomi, mengikut ilmu ekonomi, dia kata tidak ada perniagaan hak macam tu. Dia kata ilmu ekonomi tak ada perniagaan hak yang berniaga memang tak ada terdedah langsung. Tu yang dimaklumkan kepada saya. Jadi kita pun tengok dalam hukum pun, dalam syarak pun begitu. Kerana perniagaan ni ada untung, ada rugi, ada tanggungjawab yang kita perlu ambil kira. Seterusnya, wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan ke udhiyatan. Ada sabdu ke tak ada? Siapa ada sabdu? Angkat tangan. Ada? Siapa tak ada? Angkat tangan. Tak tahu? Tak berani? Ada? Ada sabdu ke tak ada? Dari segi lugah kalimah udhiyah, dia udhiyatan ataupun udhiyah. Udhiyatan ataupun udhiyah. Boleh dua wajah kalau tak silap. Kalau tak silap boleh dua wajah, dan yang mungkin yang lebih banyak digunakan iaitu udhiyatan tanpa tasydid. Jadi kalau ada sabdu, tak ada sabdu tu biarlah, boleh berlaku. A'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan aw syatan fashtara syatain faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bisyatin wa dinar fada'a lahu bil barakati fi bai'i fakana law ishtara turaban la rabiha fihi. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa qad akhrajahu al-Bukhari dhimna haditsin wa lam yasuq lafdhah. Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW pernah menyuruhnya untuk membeli haiwan korban atau seekor kambing dengan wang 1 dinar. Namun dia boleh membeli 2 ekor kambing dengan wang itu. Kemudian dia menjual yang seekornya dengan harga 1 dinar. Lalu kembali kepada Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan wang 1 dinar. Maka Nabi SAW pun mendoakan Urwah agar diberkati dalam jual belinya, dan sejak saat itu seandainya Urwah membeli pasir, tentulah dia akan beroleh keuntungan darinya. Hadis riwayat khamsah kecuali Nasa'i. Bukhari telah mengeluarkan hadis ini yang semakna namun dengan teks yang berbeza. Wa awrada at-Tirmidzi lahu syahidan min hadis Hakim ibn Hizam. At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis lain yang menguatkannya melalui Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Jadi kisah ni Nabi SAW pernah perintah kepada salah seorang sahabat yang bernama Urwah al-Bariqi, bagi 1 dinar suruh beli kambing. Belilah, mau beli kat seekor kambing. Tiba-tiba Urwah ni dia orang pandai. Dia tahu nak selok-belok jual beli kambing ni, kambing kat mana murah, ataupun dia pandai tawar harga, tawar menawar. Yang Nabi suruh beli kambing dengan 1 dinar, dia boleh beli 2 ekor kambing. 1 dinar dapat 2 ekor. Dia dapat 2 ekor tu, kemudian dijual pula seekor lagi. Jual pula seekor lagi. Jual seekor, mana tinggal seekor. Tinggal seekor, duit kekal 1 dinar. Mana seolah-olah duit tak luar, kambing dapat. Ni bila dibawa depan Nabi SAW, Nabi mengakui, mengikrar tindakan beliau. Bahkan Nabi bukan setakat mengakui, Nabi berdoa kepada beliau supaya diberkati
tindakan perniagaan beliau. Sehingga Nabi kata lawishtara turaban la rabiha fi, kalau dibeli dia ni beli tanah pun boleh untung dia ni. Jadi orang Nabi mengakui kehebatan dan kepandaian dia dalam berniaga. Itu maksud hadis ni. Riwayat Tirmizi, riwayat Bukhari dengan lafaz yang berbeza. Riwayat Tirmizi daripada sahabat yang lain yang bernama Hakim bin Hizam. Jadi apa pengajaran hadis ni? Tengok dia ada beberapa isu-isu. Yang pertama berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan wakil. Nabi bagi duit suruh tolong beli, iaitu wakil. Ini menunjukkan dibenarkan wakil dalam jual beli. Yang kedua, wakil suruh beli seekor, dia beli dua. Suruh beli seekor, dia beli dua. Apa hukum dia? Ini dinamakan dia beli dua. Kemudian dah beli dua pula. Bila beli dua, maknanya dua-dua milik siapa? Milik tukang beli ke milik orang yang mewakilkan? Milik orang yang mewakilkan. Milik Rasulullah. Kalau Rasulullah suruh beli, milik Rasulullah. Dahlah milik Rasulullah 2 ekor tu, dia pergi jual seekor. Pandai-pandai jual, tak tanya dulu Rasulullah. Ini dinamakan bai' al-fuduli. Bai' al-fuduli, jual bukan barang milik dia. Bukan barang milik dia. Apakah hukumnya? Jelas, barang ni dia beli, dia wakil kepada Rasulullah, dia beli, kemudian dia jual sebahagian daripada barang yang dibeli itu tanpa minta izin daripada tuan asal. Dalam isu ni para ulama berbahas panjang. Bai'ul fuduli, jual barang yang bukan milik kita, apakah hukumnya? Kalau mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia berpegang dengan hadis yang umum, la tabi' ma laysa indak. Kamu jangan jual apa yang bukan milik kamu. Mana kalau kamu jual juga, hukumnya batil. Hukumnya tidak sah jual beli. Sebab bukan milik dia. Tapi sebahagian daripada mazhab yang lain, sebahagian daripada ulama, mereka mengatakan jual beli yang seumpama ini adalah jual beli yang mauquf. Apa makna mauquf? Maknanya jual beli yang perlu kepada keizinan tuan dia kemudian. Kalau tuan dia izin, tak apalah, aku redha, maka jadi jual beli. Kalau tuan dia tak redha, mu pandai-pandai jual, aku tak suruh jual, aku nak semula. Jadi kalau tuan dia tak redha, memang tidak sah mengikut sepakat para ulama. Tapi kalau tuan dia redha jual beli tersebut, maka hukumnya sah jual beli. Ni sebahagian ulama berpendapat yang dengan yang seumpama demikian. Kerana mereka lihat kepada hadis ni, Nabi mengakui. Nabi mengakui. Balik bawa kepada Nabi mengakui tindakan yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Urwah Al-Bariki. Jadi secara zahirnya dalam masalah ni menunjukkan pendapat yang menyatakan bahawa jual beli barang yang bukan milik kita tetapi kemudian dipersetujui oleh tuan punya milik, maka hukumnya sah. Secara zahir hadis ni. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia berpegang dengan umum hadis la tabi' ma laysa indak. Jadi kedua-duanya ada hujah, kedua-duanya ada dalil. Jadi kalau ikut mazhab lain, boleh kita pinjam kereta orang, kita jual. Pinjam kereta Ustaz Khairul, jual. Tak? Tapi nak jadi sah bila? Kalau Ustaz Khairul kata, tak apalah, mudah jual nak orang, aku redha lah. Baru dikira sah mengikut mazhab selain daripada Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, tanpa keizinan daripada awal, memang tak sah daripada awal. Redha tak redha, kena pulang balik, kena pergi ambil semula kereta
kereta tersebut. Ni sedikit perbahasan di kalangan ulama. Apatah lagi mazhab Hanafi dan yang seumpama, yang sependapat dengannya, mereka berhujah dengan zahir ayat Quran antaradin. Walaupun bukan masa berlakunya perniagaan tersebut, jual tersebut bukan milik orang yang melakukan akad, tetapi berlakunya persetujuan daripada tuan punya milik, mereka mengatakan dah memadai. Itu sedikit pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan bai' al-fuduli ataupun dinamakan al-aqdu al-mauquf. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta tada', wa an bai'i ma fi duru'iha, wa an syira'il 'abdi wa huwa abiq, wa an syira'il maghanim hatta tuqsam, wa an syira'i sadaqati hatta tuqbad, wa an darbatil gha'is. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wad Darqutni bi isnadin dhaif. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual belikan anak haiwan yang masih ada dalam kandungan induknya, kandungan ibunya, sebelum dilahirkan. Yang kedua, menjual air susu yang masih ada dalam teteknya. Kemudian membeli hamba yang lari. Kemudian membeli hasil rampasan perang sebelum dibahagikan. Kemudian membeli bahagian zakat sebelum diterima. Dan spekulasi penyelam. Spekulasi ini maknanya anggaran. Orang nak pergi menyelam, dia kata aku biasanya sekali menyelam dapat pemata. Jadi pemata tu aku jual dulu kamu. Tak menyelam lagi. Menyelam dok lagi tapi jual dulu. Tu dinamakan darbatil ghais. Hadis riwayat Ibnu Majah, Bazzar dan Darqutni dengan sanad yang lemah. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu gharar. Rawahu Ahmad wa asyara ila anna as-sawaba waqfuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam kolamnya. Sebab cara ini mengandungi penipuan. Hadis riwayat Ahmad, dan ia mengisyaratkan bahawa yang benar predikat hadis ini mauquf, iaitu lafaz hadis ini mauquf hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratun hatta tut'am wa la yuba'a sufun ala dhahrin wa la labanun fi dar'. Rawahu at-Tabarani fil Awsat wa ad-Darqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimah wa huwa ar-rajih. Wa akhrajahu aidan mawqufan ala Ibni Abbas bi isnadin qawi wa rajjahahu al-Baihaqi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual belikan buah-buahan sebelum layak dimakan. Menjual belikan bulu haiwan yang masih menempel pada haiwannya, masih ada pada haiwan, dan menjual belikan air susu yang masih ada pada teteknya. Hadis riwayat Tabarani di dalam kitab Mu'jam al-Awsatnya dan Darqutni. Abu Daud di dalam kitab Marasilnya telah mengendengahkan hadis ini melalui Ikrimah, dan ini adalah riwayat yang rajih. Namun dia pun telah mengendengahkannya pula secara mauquf hanya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang kuat dan dinilai rajih oleh Baihaqi. Tuan-tuan, di hadapan kita saya baca sekaligus beberapa hadis yang mempunyai maksud yang hampir sama. Kita rangkum sedikit syarah dia. Kita tengok berkaitan dengan sanad-sanad hadis. Hadis yang pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri
sanad dia dhaif. Tetapi dhaif hadis ini tidak mencacatkan kita nak berhujah dengan hadis ni. Kerana apa tak cacat? Kerana di sana ada hadis-hadis yang lebih kuat lagi, yang umum. Yang umum di antara apa yang saya sebut tadi, la tabi' ma laisa indak, jangan kamu jual apa yang tidak ada di tangan kamu. Bila tak ada di tangan, jadi hadis ni walaupun dhaif tapi dia detail. Contoh apa dia? Contoh-contoh. Contoh-contoh benda yang kita tak boleh jual, yang tidak ada di tangan kita lagi. Contoh yang disebut sini, contohnya binatang yang belum beranak, jual anak yang dalam kandungan, dah beli awal-awal lagi, tempah lain, tapi beli awal-awal lagi, dan seterusnya. Jadi walaupun dhaif di sini tidak mencacatkan ataupun tidak menghalang kita berhujah dengan hadis ni, kerana di sana ada hadis yang umum yang kuat dalam isu ni. Cuma hadis ni dia lebih detail saja. Dan hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud, juga ada perbahasan di kalangan ulama dari sudut sanad hadis. Walaupun pendapat yang kuat mengatakan hadis ni bukannya kenyataan Rasulullah, tetapi mauquf sahaja. Apa makna mauquf? Kenyataan daripada sahabat yang meriwayatkan hadis, iaitu Ibnu Mas'ud saja. Mana tidaklah merupakan kenyataan Rasulullah. Begitulah juga hadis Ibnu Abbas yang ada yang kita bacakan tadi. Juga perbahasan, juga ada kecacatan di sudut sanad dia. Kita tengok di antaranya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ni dalam kitab Marasil dia. Marasil Abu Daud kita tahu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis mursal. Dan hadis mursal ni sebahagian daripada hadis-hadis yang dhaif. Maknanya Abu Daud sendiri menghukum hadis ni hadis dhaif. Selain daripada itu juga Abu Daud menyatakan bahawa hadis ni juga ada sanad yang kuat, tetapi bukannya kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanyalah mauquf yang merupakan kenyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi dari sudut sanad ketiga-tiga hadis ni ada kecacatan. Tetapi sebagaimana yang saya sebut tadi, di sana ada hadis yang umum yang melarang daripada kita jual sesuatu barang yang tidak ada lagi, ataupun belum kita miliki, ataupun belum ada di tangan kita. Jadi pendetailan yang ada dalam hadis ini walaupun dhaif sekalipun sebenarnya tidak mencacatkan kita nak berhujah dengan hadis ni. Apatah lagi kecacatan yang ada dalam hadis-hadis yang seumpama ni bukan cacat yang besar. Kerana dhaif hadis ni dia ada dhaif yang sedikit, ada dhaif yang melampau. Kalau dhaif sampai tahap matruk ataupun matruh, atau dhaif atau perawi yang muttaham bil kadzib, yang dituduh pembohong, maka dhaif yang seumpama itu amat sukar untuk kita nak tampung, sehingga nak menaikkan kedudukan dia daripada dhaif, tersangat dhaif, kepada peringkat hasan ataupun apatah lagi sahih. Tapi kalau dhaif dia kecacatan yang sedikit, dia mungkin dia boleh tertampung disebabkan banyaknya riwayat dan adanya syawahid penyokong, dia naik daripada hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairi. Bincang satu-satu memang dhaif, tapi secara umum bila kita gabungkan secara keseluruhan, kita katakan hadis tersebut hadis yang hasan, yang boleh kita jadikan hujjah. Jadi kita tengok sedikit pendetailan berkaitan apa yang disebut dalam hadis ni. Yang pertama, syira' ma fi butunil an'am, jual binatang yang belum dilahirkan lagi. Tengok bunting, aku beli anak lembu ni dengan harga sekian-sekian, dah bayar dah, beli dah. Ni tidak dibenarkan oleh syarak, kerana anak kandungan yang ada dalam perut tersebut belum tentu keluar dalam keadaan selamat. Tak tahu lagi keluar esok mampu ataupun mati dalam kandungan. Jadi itulah yang dilarang di dalam agama. Yang kedua, bai'ul labani fi dhar' qabla halbih, maknanya jual susu yang berada di kantung binatang lagi, yang berada di tetek dia lagi, sebelum diperah. Tengok kambing tu, besar ni, jadi aku jual hak yang ada dalam kantung tu,
dengan harga sekian. Banyak mana? Tak tahu. Belum perah belum tahu. Rupanya gemuk bukan maknanya gemuk susu. Kena bahan dia terbuai tadi. Tetek dia kena bahan dia terbuai. Jadi nampak gemuk dia punya tetek dia. Jadi situ Islam melarang. Tapi kalau kita dah perah, tu tak timbul masalah. Kerana bila kita dah perah, kita tahu qadar dia banyak mana. Kecuali kita beli walaupun belum diperah dengan qadar yang dah diketahui. Okey, macam mana? Aku beli setengah kilo. Setengah kilo susu kambing. Kambing mana? Kambing ni tak perah lagi. Okey, bayar dulu. Tu tak ada masalah. Lepas perah timbang setengah kilo. Yang tu tidak timbul masalah. Tapi kalau yang tak benar, kita tak tahu qadar susu tersebut banyak mana. Aku jual susu dia ni, susu kambing ni, tak tahu qadar susu tersebut banyak mana. Yang seterusnya syira'ul abdil abid, jual hamba yang lari. Hamba yang dah lari kita jual ke orang. Orang tersebut nak manfaat macam mana? Hamba dah tak ada, lari dah. Aku jual kamu lah. Sebab apa? Dia dah lari dah. Aku nak khidmat dia pun tak dapat, jadi aku jual kamu. Dah tukar beli kata, dah aku nak dapat macam mana? Pandai-pandai semua cari. Boleh katakan kalau gini, kalau ada juga orang nak beli, tak berapa nak cerdik lah. Tapi Islam mengajar, sebut satu-satu. Kemudian wa ansyira'il maghanim hatta tuksam. Jual beli harta rampasan perang sebelum diagihkan, ataupun jual beli harta barang yang seorang tersebut terima daripada zakat sebelum dapat. Ada dah janji majlis agama nak bagi zakat RM2,000 ataupun nak bagi zakat barang ni. Jadi di awal lagi dijual. Okey, barang aku dapat sumbangan zakat daripada majlis agama sekian pada bulan sekian. Jadi aku jual dulu. Aku nak guna pitih awal. Maka itu tidak dibenarkan di dalam syarak. Kerana tuan-tuan, kadang-kadang janji belum tentu dapat. Janji belum tentu dapat. Darul Fikri ada pengalaman. Janji 16,800. 16,800. Cek bapak besar pada replika cek besar pada meja. Saya sendiri pergi ambil. Rupanya bawa balik hak tu lah. Dah dekat 3 tahun dah tak dapat apa-apa lagi. Sebab itulah selagi bukan jadi milik kita, walaupun ada janji, tidak dibenarkan kita jual. Seterusnya darbatul ghais. Yang disebut dalam hadis tadi, wan darbatil ghais. Spekulasi penyelam. Tukang selam ni orang yang mencari permata-permata, mencari barang-barang di dalam lautan ni, walaupun kebiasaannya sekali dia menyelam dia dapat. Sekali menyelam dapat begini, dapat barang ni, dapat barang ni. Ada orang nak tempoh awal, tempoh tak jadi masalah. Okey, kalau mu dapat barang permata ni aku nak beli. Tu tak apa. Tapi kalau dia beli dulu, okey. Mu nyelam esok, jadi aku bayar dulu. Tak tahu lagi barang tersebut sama ada dapat ataupun tidak. Begitulah kita kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Seterusnya, ikan dalam air. Dalam laut ni aku jual kamu 50 kilo air. Mana? Pergi ambil sendiri. Dalam laut. Ini Nabi sebut pendetilan yang seumpama ni. Begitulah juga buah sebelum masak. Aku jual buah durian ni. Mana atas pokok lagi. Tapi bab ni dia ada satu bab. Dibolehkan kita jual putik-putik dengan syarat bisyartil qat'i, dengan syarat kita ambil kait. Boleh nak jual putik durian tapi kait dulu. Selagi tak kait duduk atas pokok putik durian tu, kita tak boleh nak jual. Begitulah juga buah-buahan yang lain. Selagi hatta yabdu salahuha, sehingga nampak ada tanda-tanda dia akan masak. Kemudian contoh lagi yang Nabi sebut, jual bulu yang berada pada binatang lagi. Biri duduk lagi. Okey, bulu dia kejual kamu RM50. Bulu biri untuk nak buat
Ataupun jual kulit lembu. Kulit lembu ni aku jual kamu. Sembelih tak lagi. Jual dulu. Ini tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan yang seterusnya, bai'ul madamin wal malakih. Madamin macam tadilah, jual kandungan-kandungan binatang yang masih ada di dalam perut, khususnya unta. Dan juga jual malakih, ni jual malakih ni sebagaimana yang kita dah jumpa dulu. Jual al-fahl, maknanya jual binatang yang kita pinjam untuk kacuk. Maknanya jual untuk dipersenyawakan. Tu